Okey, nak datang ke Jerantut kena vaksin dululah. 90% baru kita boleh ke sana untuk rasa berapa roh tu. Ya, tapi untuk ketika ini yang sedang melancong di kawasan-kawasan pelancongan seperti Genting Highlands dan sebagainya, anda hanya boleh melancong sekiranya merupakan warga negeri Pahang. Kita semua tak boleh lagi, so. Belum. Mungkin lambat lagi, tak tahu bila. Ini semua bergantung kepada data-data yang dikongsikan oleh pihak KKM dan juga MKN lah berkenaan dengan program vaksinasi kita. Okey, seterusnya hari ini kita ingin berkongsi seperti biasalah masih lagi berkenaan dengan vaksin sebenarnya, tapi sekarang ini tumpuan kita lebih terarah kepada remaja. Sebab sekarang ini kalau kita dapat saksikan itulah antara perkara sedang digiatkan oleh pihak KKM dan juga pihak MKN. Jadi di antara keperluan dan kepentingan kita bersama dengan tetamu kita Dr. Zainal Abidin Abu Bakar, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Sama-sama. Doktor, kalau di permulaan ini ataupun mukadimah ini, kalau doktor boleh kongsikan terlebih dahulu data-data terkini berkenaan dengan remaja yang sudah pun mendapat suntikan vaksin di bawah PICKR ini. Okey, pertamanya terima kasih kepada pihak RTM TV1 kerana beri kesempatan dan ruang untuk saya berkongsi maklumat berkaitan dengan vaksinasi di kalangan remaja. Jadi seperti yang kita sedia maklum, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini pun telah bermula pada 24 Februari 2021. Yang ini kita sasarkan kepada frontliners dan juga kepada warga negara yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi proses ini masih berjalan. Tadi pun saya rasa saudara Terence dan juga saudara ada bentangkan situ. Dari segi satu dos, penerima satu dos 94%, dan dari segi lengkap dos penduduk Malaysia, penduduk dewasa 85.1. Jadi itulah kita ke arah 90% itu, bukan sekadar countdown lah, tapi sekadar itu adalah menunjukkan komitmen kita lah, komitmen kerajaan untuk memastikan sebanyak mungkin individu dewasa dan juga 12 remaja ini diberi vaksin. Balik pada figures yang diminta tadi, pada setakat ini kita bermula program imunisasi COVID kebangsaan untuk remaja ini. Kita sasarkan untuk yang berumur 12 hingga 17 tahun, di mana dari segi populasinya dalam 3.2%, iaitu menyumbang 9.8% dari penduduk Malaysia. Jadi kita bermula dan program ini telah dilancarkan oleh Menteri Kesihatan, Menteri Kesihatan pada 20 September yang lepas, baru saja beberapa hari, dan pada sehingga semalam data yang ada, kalau kita boleh juga tengok dalam COVID Now tu, 33.7% telah pun sekurang-kurangnya satu dos. Dan untuk KL dan Putrajaya, KL 36.1%, manakala Putrajaya 45.1%. Jadi kalau KL dan Putrajaya saja ada lebih kurang 135 hingga 140 ribu remaja yang perlu diberi vaksinasi. Baik, Doktor, kita lihat kepada statistik yang disebutkan tadi, vaksinasi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya misalnya pada 27 September baru lagi telah pun menunjukkan bahawa seramai 19.1% remaja berusia 13 hingga 17 tahun telah menerima dos pertama mereka, dan 0.7% sebenarnya telah lengkap dos 1 dan 2. Jadi melihat kepada trend ini, bagaimana pihak doktor akan memastikan bahawa remaja-remaja ini lengkap vaksin sepenuhnya sebelum tarikh pembukaan sekolah yang dijadualkan pada Oktober ini? Okey, pembukaan sekolah sebenarnya bergantung kepada pelan pemulihan negara. Jadi seperti yang kita sedia maklum semalam, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun akan memasuki fasa 3 bermula pada 1 Oktober. Jadi dan daripada apa yang dimaklum oleh Kementerian Pendidikan sendiri, sesuatu perubahan operasi sekolah akan hanya bermula selepas 2 minggu daripada pengumuman. Jadi sebenarnya kita ada walaupun ada sekolah yang akan masuk pada 3 dan atau 4 Oktober ini, tapi dijangka yang terutamanya yang akan mengambil peperiksaan sekolah peperiksaan tingkatan 5, SPB dan sebagainya, mereka dijangka akan masuk dalam 17 hingga 18 Oktober. Jadi dari segi pencapaian kita, pencapaian itu ada, walaupun sekarang kita start bermula daripada 20, sekarang seperti yang saya maklum, data pencapaian untuk seluruh negara 37.7%.
di mana di Putrajaya sendiri kita telah mencapai 45.1% dan di Kuala Lumpur 36.1%. Jadi kita melihat kita bermula pada 20 Oktober. Jadi apabila dos kedua nanti adalah pada 3 minggu. 3 minggu selepasnya, iaitu pada 11 Oktober. Jadi kita telah menyusun jadual, imunisasi dan sebagainya. Apabila masuk sebaik saja sebelum dos kedua diberikan, kita lengkap memberi 100% remaja di Kuala Lumpur dan Putrajaya yang berjumlah lebih kurang 135,000 itu. Itu dos pertama lah. Dan disebut tadi ada juga segmen sebarang kecil yang juga telah pun menerima lengkap. Jadi mereka ini sebenarnya mereka telah dapat dos sebelum dari pelancaran, mana awal lagi mereka mungkin ada penyakit kronik dan sebagainya. Mereka telah diberi dipercepatkan pemberian vaksin kepada mereka ini. Jadi proses ini akan berjalan insya-Allah sebaik sebelum saja 11 Oktober, iaitu sebaik saja nak diberikan dos kedua, mana 100%, hampir 100% penduduk di Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun menerima vaksin dos pertama. Kalau doktor boleh ulas sikit, sebab bila vaksin ini banyaklah sebenarnya isu yang ditimbulkan. Itu baru dewasa kan, bila masuk fasa kanak-kanak ataupun remaja ini juga ada isu yang dibangkitkan oleh ibu bapa atau penjaga, antaranya berkenaan kerisauan mereka terhadap suntikan vaksin tersebut terhadap organ anak-anak mereka, kerana mengikut apa yang mereka kongsikan, organnya mungkin tidak matang lagi dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak doktor sendiri memastikan agar pihak para remaja yang menerima vaksin ini terjaga keselamatannya, untuk kita memberikan keyakinan pada ibu bapa di luar sana untuk memberi kebenaran anak-anak mereka mendapat suntikan COVID-19 tersebut? Jadi kita akuilah terdapat kebimbangan setengah-setengah ibu bapa terhadap pemberian vaksin lah. Tapi sebenarnya ibu bapa telah pun menerima vaksin berkenaan. Jadi dari segi penerimaan, biasanya sekiranya ibu bapa menerima vaksin, kemungkinan besar mereka akan memberi persetujuan untuk anak-anak mereka ini diberikan vaksin. Jadi kebimbangan itu satu kalau kita tengok daripada sudut positifnya, baiklah, maknanya mereka sangat prihatin lah terhadap kesihatan dan keselamatan anak-anak sendirilah. Tapi apa yang berlaku, vaksin yang kita beri ini, vaksin jenama Comirnaty ini keluaran Pfizer, sebenarnya telah pun ada 3 kriteria yang utama lah. Pertamanya, vaksin itu selamat. Keduanya, dari segi berkualitinya, dan juga dari segi apa disebut sebagai keselamatan, dari keberkesanan vaksin itulah. Jadi semuanya telah diuji dan telah diluluskan, mana pihak berkuasa dadah kebangsaan pun telah pun meluluskan untuk diberi kepada semua remaja berumur 12 hingga 17 tahun di Malaysia ini. Dan kelulusan itu telah diberi pada 15 Jun 2021 lah. Jadi sebenarnya vaksin itu selamat. Jadi kalau di kalangan dewasa, kesan sampingannya lebih kepada kesan setempat, seperti sakit di bahagian cucuk, merah, bengkak, demam dan sebagainya. Tapi biasanya kesan sampingan itu sangat minimum lah. Maknanya kesan itu akan hilang dalam masa 2-3 hari. Jadi ada orang yang langsung tidak ada kesan lah. Jadi itulah. Jadi apa yang berlaku, kita memberi pendidikan. Jadi kembangan memang kita akui, tapi apapun vaksin ini telah pun kita bersandarkan data dan sains, yang kita harap ibu bapa dapat menerima dengan baik. Bukan saja di situ, bila mereka datang untuk menerima vaksin berkenaan pun, semasa proses menandatangani borang persetujuan, kita pun telah beri pandangan lagi semula. Kita tekankan kebaikan manfaatnya berbanding dengan kemudaratannya. Jadi kita tekankan perkara itu, dan juga kita selepas daripada pemberian vaksin pun kita pantau, bukannya kita lepaskan gitulah. Jadi pantau dalam 15 hingga 30 minit. Jadi insya-Allah tidak ada masalah lah. Jadi sebenarnya kalau kanak-kanak ni daripada lahir pun kita dah bagi vaksin, BCG dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak ada isu lah, tidak ada lah. Tidaklah menyebabkan organ kedalaman yang penting. Jadi tidak mengganggu lah. Jadi saya menyerulah mereka
datang dan juga memberi sokongan untuk dapatkan vaksin. Dari segi keperluan pula, doktor, kalau kita lihat virus ini banyak menyerang orang dewasa dan kesan yang paling teruk dirasai oleh mereka dalam kategori 60 tahun dan ke atas. Remaja dilihat sebagai golongan manusia dalam peringkat umur yang paling sihat dan mungkin tahan terhadap apa-apa serangan virus sekalipun. Kita sedang bergerak ke dalam fasa endemik. Endemik mungkin kita boleh samakan dengan situasi kita berdepan dengan denggi yang biasa ada dalam komuniti kita. Jadi bergerak ke arah itu, apakah keperluan untuk remaja mendapatkan vaksin melihat kepada semua isu-isu ini dan kepentingan untuk remaja kita yang berusia 12 hingga 17 tahun mendapatkan vaksin pada fasa ini, kerana kalau endemik rasanya mereka boleh tahan. Ya, satu soalan yang baik saya rasa, dan apa yang perlu adalah kita sebenarnya mengejar untuk memberi vaksinasi seramai mungkin kepada individu yang layak. Ini termasuklah yang berumur 12 hingga 17 tahun. Jadi untuk sekolah, untuk mereka ini, mereka akan bersekolah. Jadi apa manfaat yang dapat oleh dewasa, begitu juga dapat kepada golongan remaja inilah. Maknanya mengelak daripada penyakit yang teruk, mengelakkan kematian, menyediakan persediaan. Jadi mereka akan bersekolah. Jadi menyediakan persediaan yang selamat untuk bersekolah. Dan satu lagi adalah dari segi sebelum mereka bersekolah, akan ada individu yang tidak boleh mendapat vaksin dan sebagainya, disebabkan alasan dan sebagainya. Jadi mereka melindungi individu berkenaan. Jadi sebab itulah kita harap dapat mencapai inilah satu peratus yang tinggi lah, especially di kalangan 12 tahun ni. Satunya kita nak capai apa yang disebut, selalu disebut sebagai imuniti kelompok. Jadi tapi dari segi peratus tu kita mensasarkan sebanyak mana yang mungkin supaya bila kes kita kurang, jadi kita boleh hidup dengan endemik. Jadi tapi kita tahu keadaan di virus itu sendiri, virus itu boleh bermutasi dan sebagainya. Kita ada varian lah apa tu yang sekarang ini Delta varian. Jadi itulah sebabnya mereka perlu diberi vaksin. Jadi kemudian dari segi ada lagi varian-varian baru yang sedang dikaji oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, Lambda, Mu dan sebagainya. Jadi pentinglah bagi remaja ini untuk mendapatkan vaksin. Okey, baik, itu dia sebanyak secara ringkas kita kupaskan pada pagi ini berkenaan dengan keperluan untuk kita memberikan vaksinasi kepada remaja. Terima kasih kepada Dr. Zainal Abidin Abu Bakar bersama dengan kami hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan topik ini. Semoga yang memberikan manfaat untuk ibu bapa yang sedang menonton hari ini. Dan seterusnya kita akan